Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya Pantulan Cahaya. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat bina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Kemahirannya tata bahasa. Jadi cikgu nak kamu fokus pada hari ini. Latihan pada sini agak sukar sedikit, tetapi kalau murid fokus, insya-Allah boleh buat. Terlebih dahulu, kita lihat apa kata Munsyi Cilik. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek atau predikat ayat. Sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak buat ulang kaji sedikit berkaitan dengan subjek dan predikat. Ada 3 contoh ayat di sini. Kita tengok dulu contoh ayat pertama. Ayah saya seorang guru. Ayah saya itu apa dia? Subjek. Predikat dia apa? Seorang guru. Manakala ayat yang kedua, lelaki itu sungguh kacak. Subjek dia, lelaki itu. Predikat dia, sungguh kacak. Dan yang terakhir, rumah besar itu kepunyaan nenek saya. Subjek dia apa? Rumah besar itu. Predikat, kepunyaan nenek saya. Jadi, kalau kamu dah faham yang asas, baru kita pergi yang lebih sukar sedikit. Sekarang kita tengok ni. Ayat tunggal dengan perluasan subjek. Apa maksud dia tu? Perluasan subjek tu penting. Iaitu apa? Mengembangkan ayat dalam subjek ayat tunggal. Atau, bila atau ni ada pilihan. Atau, memanjangkan ayat dalam subjek ayat tunggal. Dah pening lah. Kalau pening kita tengok contoh. Ada orang penerangan dia tak faham. Tetapi bila dia bagi contoh, dia lebih faham. Kita ambil dulu. Apa dia ayat tunggal? Cikgu bagi contoh sini. Ayat tunggal dahulu. Borhan membantu ibu menyidai kain. Itu ayat tunggal. Kalau perluasan subjek, contoh, Borhan rajin membantu ibu menyidai baju. Bila kita masukkan rajin, dia sudah menjadi perluasan subjek. Jadi contoh perluasan subjek, Borhan rajin membantu ibu menyidai baju. Lihat pula yang kedua ni. Ayat tunggalnya, Borhan membantu ibu menyidai baju. Itu ayat tunggal. Kalau perluasan predikat, contoh ayat, Borhan membantu ibunya menyidai baju di Ampaian. Apabila kamu letak saja tambahannya di Ampaian, sudah menjadi perluasan predikat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks tahun 6. Tajuknya Pantulan Cahaya. Amna sangat tertarik akan maklumat yang diperolehinya daripada internet tentang kepentingan pantulan cahaya dalam kehidupan. Jadi pada hari ini, cikgu nak kamu fokuskan kepada perluasan subjek dan juga perluasan predikat. Kita ambil dulu yang ayat tengah-tengah tu. Ibu menggayakan kesesuaian tudungnya di hadapan cermin. Itu, cikgu ulang sekali lagi. Ibu menggayakan kesesuaian tudungnya di hadapan cermin. Apa? Kalau kita letakkan perkataan ni, dia akan jadi perluasan subjek. Contoh, Ibu Amir. Kita letak saja Ibu Amir, sudah menjadi perluasan subjek. Contoh ayat, Ibu Amir menggayakan kesesuaian tudungnya di hadapan cermin. Tengok pula perluasan predikat. Apakah perkataan bila kita masuk saja perkataan itu jadi perluasan predikat. Contoh ayat dulu. Ibu menggayakan kesesuaian tudung baharunya di hadapan cermin. Apabila meletakkan perkataan baharu, ingat, baharu ialah benda, kalau baru ialah masa. Okay? Dia akan menjadi perluasan predikat. Cikgu ulang lagi sekali. Ibu menggayakan kesesuaian tudung baharunya di hadapan cermin. Lihat pula contoh yang kedua. Cermin memudahkan doktor gigi. Gambar di sebuah klinik. Yang kedua pula, gambar sebelah dia, pemandu menggunakan cermin pandang sisi. Jadi kamu kena buat perluasan subjek, perluasan predikat. Lihat pula gambar yang seterusnya. Cermin memperlihatkan pandangan sukar. Ini pandangan tepi cermin. Kereta biasanya pemandu akan gunakan. Tengok gambar ni pula di sebuah kedai gunting rambut. Contoh, pelanggan dapat melihat imej bahagian belakang kepalanya. Jadi kamu kena buat perluasan subjek, perluasan predikat. Mari kita bincang terlebih dahulu contoh ayat berdasarkan gambar tadi untuk perluasan subjek dahulu.
Nombor 2 dah. Tadi nombor 1 dah dapat contoh tadi ya. Dah lengkap. Kita tengok nombor 2. Penggunaan cermin memudahkan doktor gigi. Perluasan subjek dia penggunaan. Cikgu warnakan warna merah tu. Nombor 3. Seorang pemandu menggunakan cermin pandang sisi. Kamu letakkan subjeknya seorang. Dan nombor 4. Cermin cembung memperlihatkan pandangan sukar. Perkataan apa? Cembung. Perluasan subjek dia. Yang terakhir pula, pelanggan salon dandanan rambut dapat melihat imej bahagian belakang kepalanya. Jadi apa? Perluasan subjek dia. Salon dandanan rambut. Ini untuk ayat yang menunjukkan perluasan subjek. Seterusnya, ayat yang menunjukkan perluasan predikat. Ayat yang kedua. Berkaitan dengan cermin tadi ya. Cermin memudahkan doktor gigi memeriksa gigi pesakitnya. Apabila kamu meletakkan perkataan memeriksa gigi pesakitnya, sudah menjadi perluasan predikat. Ayat ketiga. Pemandu menggunakan pantulan daripada cermin pandang sisi. Apa dia? Perluasan predikat dia pantulan daripada. Manakala yang keempat. Cermin cembung memperlihatkan pandangan laluan sukar. Apabila meletakkan laluan sukar. Itu pentingnya cermin kiri dan kanan. Terutama kereta atau lori dan sebagainya lah. Dan yang terakhir. Pelanggan dapat melihat imej potongan rambut bahagian belakang kepalanya. Apabila kamu meletakkan potongan rambut, sudah menjadi perluasan predikat. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan khususnya ayat tunggal, perluasan subjek dan predikat. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua.